Alhamdulillah atas rahmat dan berkat Allah, kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung menerusi Facebook langsung Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mengamalkan penjarakan sosial dan selamat, insya-Allah, memperkatakan tentang dunia sastra dan keindahannya menerusi Bicara Sastra Siri 1 tahun 2020. Bicara Sastra dilaksanakan oleh bahagian pengembangan kesusastraan kanak-kanak dan remaja Dewan Bahasa dan Pustaka akan bersiaran selama kurang lebih 30 minit dengan pengisian bertajuk Psikologi dalam Karya Membina Remaja Ideal. Menyebut tentang psikologi, sebuah ungkapan yang berkait rapat dengan minda dan emosi yang mampu memberikan kesan kepada hidup manusia sepanjang hayatnya. Minda yang baik dan emosi yang baik mampu memberikan kehidupan yang baik. Terdapat pelbagai aspek tentang psikologi yang membantu manusia menjalani hidup dengan baik. Salah satunya ialah melalui pembacaan. Sesuai dengan topik hari ini iaitu psikologi dalam karya membina remaja ideal, kami tampilkan sosok pengarang yang akrab dengan dunia perubatan untuk menghuraikan topik ini dengan lebih lanjut. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kami menerusi Facebook langsung Dewan Bahasa dan Pustaka, saya Hasni Jamali selaku moderator acara pada hari ini mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Aminah Mokhtar atau lebih mesra dengan panggilan Kak Min. Apa khabar Kak Min? Baik. Nama Aminah Mokhtar tidak asing dan seringkali dilaungkan di pentas sayembara, hadiah dan anugerah penulisan. Telah menghasilkan beratus cerpen, puisi, novel dan skrip drama radio yang kebanyakannya berlatar belakangkan bidang kejururawatan. Sesuai dengan pengalaman luas beliau, selama hampir 30 tahun berkhidmat sebagai jururawat. Dan selama masa itu, pelbagai ragam manusia ditemukan dalam kehidupan yang saya teka, rata-ratanya menjadi watak dalam karya beliau, khususnya watak-watak remaja. Maka saya mohon Puan Aminah atau Kak Min menumpahkan segala rasa dan berkongsi dengan kita tentang pengalaman beliau. Sejauh manakah psikologi dalam karya mampu membina jati diri seseorang remaja agar menjadi dewasa yang berguna. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator, Puan Hasni Jamali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya sangat berbesar hati kepada Dewan Bahasa yang sudi untuk mengundang saya untuk berkongsi, lebih kepada berkongsi pengalamannya. So, saya sangat suka tajuk ini iaitu psikologi dalam karya membina remaja ideal. Di sini ada 4 komponen yang kita kena, yang pada saya lah. Jadi yang pada saya, yang biasanya saya apabila menulis, 4 komponen ini ada sebagai satu tonggak lah untuk diri saya bergerak, momentum untuk bergerak dan terus berkarya. So yang pertama psikologi. Psikologi yang kita fahamkan, yang kita tahu adalah psikologi satu ilmu pengetahuan yang memperkatakan, yang mengkaji tentang tingkah laku manusia. Apabila kita memperkatakan tentang manusia seperti kita mengatakan negara. Negara 3 elemen penting dalam sebuah negara adalah politik, ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan manusia, tiga komponen sangat penting seperti dalam sebuah negara adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Jadi di mana psikologi ini adalah satu bidang sains biasanya yang mengkaji tentang tingkah laku manusia yang berkait rapat antara pemikiran dan perasaan. Terus yang kedua karya. Karya kita usul pada sastra. Sastra biasanya apa yang saya tahulah, sastra adalah satu penghasilan ataupun satu penulisan yang indah sifatnya. Kata-kata yang indah, walaupun dalam karya itu kita menceritakan tentang marah, ceritakan tentang sesuatu yang negatif, tapi kesampaiannya kita menyampaikan dengan sangat harmoni dan cantik, itulah sastra.
Kat sini ada yang ketiga, remaja. Remaja sebagaimana WHO World Health Organization telah mengklasifikasikan bahawa remaja itu umumnya lingkung usia daripada 13 ke 21 tahun. Itu mengikut raman lah. Jadi sebagai penulis, saya suka nak tahu di mana karya saya ni nak saya ajukan, mana untuk siapa. Jadi kalau untuk remaja, biasanya saya akan mengkaji watak-watak remaja, apa kendak-kendak remaja. So biasanya sebagaimana yang kita semua tahu, remaja adalah satu proses peralihan usia antara kanak-kanak kepada dewasa. Jadi kita stop kat dewasa. Apabila kita tua, kita akan kembali kepada kanak-kanak sebab kita akan begitu kan. Dan remaja biasanya perubahan ini dia perubahan yang sangat ketara. Iaitu perubahan dari segi fizikal, perubahan dari segi emosi, perubahan dari pemikiran. Jadi dia seperti SpongeBob, dia akan menyerap sekitarannya. Jadi kat sini kerana kita kadang-kadang nampak remaja ni, kita semua pernah remaja kan. Sekarang pun masih remaja, sekarang tapi remaja purba kan. Jadi kat masa dia mengalami perubahan yang sangat drastik. Jadi dia akan mengalami fasa keliru. Dia rasa dia keliru, dia sangat ingin nak tahu, dan ingin nak tahu itu dia akan rasa macam dia akan menyerap semua elemen-elemen persekitaran dia, sama ada keluarga, kawan-kawan dan segala macam. Jadi sebagai seorang penulis yang suka dengan elemen-elemen ini adalah peluang untuk kita mengkaji, kita nak masukkan kat mana cerita-cerita yang boleh yang sewajarnya kita tulis untuk membantu remaja ini dia mengalami fasa-fasa yang tersebut, jadi membantu mereka ke arah yang agak lebih baik. Ideal itu biasanya kita sebagaimana kita tahu, ideal itu adalah keunggulan, kesempurnaan, arah kesempurnaan. Jadi topik hari ini kita membicarakan tentang psikologi karya dalam membina remaja ideal. Jadi kat situ kita nampak dia sangat berhubung kait antara psikologi, antara karya remaja dan ideal. Jadi keempat elemen ini dia saling berkaitan, dia saling berimbal kembali. Contohnya lah kalau sebagai penulis, apabila saya menulis, saya akan sebab kita menjadi jurawat, kita mengkaji tingkah laku manusia. Jadi pemikiran remaja yang bagaimana, perasaannya bagaimana. Apabila menulis, jadi kita anggap karya kita ini adalah sahabat kepada remaja. Jadi remaja contohnya remaja perlukan kaunseling di kalangan rakan remaja. Jadi karya itulah sebagai rakan remaja. Jadi kita kena tahu apa kendak-kendak remaja. Untuk apabila dia baca karya kita, dia dapat sesuatu yang cantik untuk yang mengisi kekosongan, yang mengisi kekeliruan, yang boleh membimbing dia ke jalan yang agak terpimpin. Itulah sebagai mukadimah. Baik, terima kasih. Kak Min menyebut tadi definisi psikologi itu berkaitan dengan tingkah laku manusia, iaitu pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Dan kesemua unsur ini terdapat dalam karya-karya sastra khususnya. Jadilah sebelum kita lebih jauh lagi Kak Min, saya nak tanya beberapa soalan lah. Okay. Sebelum Kak Min menghasilkan atau menuliskan sesebuah karya, pernah tak Kak Min terfikir tentang nilai-nilai yang Kak Min nak masukkan dalam buku? Ataupun kadang-kadang penulis ni dia hanya menulis sekadar mengikut rasa. Ataupun ada yang Kak Min fikir nilai-nilai itu dapat membangunkan minda. Adakah itu terancang ataupun sengaja tidak sengaja? Menulis ni biasanya bagi Kak Min lah. Kak Min tak ada belajar macam mana cara-cara menulis, tak pernah mengikuti kelas penulisan dan segala macam. Jadi proses karya bagi Kak Min pertama adalah mesej. Kak Min sangat pentingkan mesej, apa nak disampaikan kepada pembaca lah. Sebab mesej tu jadi tonggak utama, dan dengan mesej itulah dia bagi momentum yang kuat untuk nak bergerak lagi kan. So dalam mesej ini dia bergerak, kemudian dia akan dapat cerita. Dan cerita ini biasanya cerita-cerita yang
kami bersyukurlah cita-cita yang kami dapat tu kami berada di lantai hospital di mana kami berjumpa dengan nak dekat 1 juta manusia, orang yang berbagai-bagai perangai kan, berbagai-bagai tingkah laku manusia, pemikiran dan perasaan mereka. So remaja kami berpeluanglah untuk untuk kami berpeluang bekerja di banyak unit di hospital, jadi unit kecemasan, unit ICU, unit gynae onkologi, unit pembedahan urut. Jadi di sana kami jumpa ramai remaja yang mengalami segala macam persoalan yang kami sebutkan tadi. Jadi persoalan itulah yang kami rasa macam sebagai penulis tu dia sensitivity dia sangat sensitivity itu sangat penting untuk penulis supaya dia terdera. Penderaan itulah yang bagi lagi ketenaga momentum yang besar untuk dia bergerak dan terus menghasilkan karya. Jadi apabila kami masa ketika itu tahun 80-an, jadi kami remaja agak mengalami isu yang paling besar, keruntuhan akhlak di kalangan remaja. So kami di hospital kami menerima impak daripada keruntuhan akhlak tu. Contohnya masa aksiden yang boleh menyebabkan pecahan kepala ataupun tengok remaja yang buat keguguran haram dan sebagainya. Jadi dia jadi kat situ rasa macam kenapa anak bangsa aku macam ni ah? Jadi rasa bertanggungjawab. Bertanggungjawab tu untuk merawat remaja dan kami sebagai jururawat kami merawat secara fizikal di hospital sebagai jururawat, tapi sebagai penulis Allah bagi kami rezeki untuk jadi penulis, kami merawat penyakit masyarakat bangsa kami. So kita cakap pasal remaja, kat situ macam banyak sangat isu-isu dan ramai remaja yang kami rasa kami dipanggil untuk membantu mereka. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan kami berada di lantai hospital dan Allah Ta'ala rezekikan kami untuk diberi bakat. So, walaupun bakat ini menyumbang 30% daripada keseluruhan penghasilan sebuah karya, tetapi bakat ni juga kita satu amanah daripada Allah. Sebab Allah kata kalau kita mensyukuri nak nikmat, kita Allah Taala akan tambah rahmat, tambah nikmat lagi. Jadi kita nikmatnya bakat. Jadi apabila kalau kami tidak menulis, kami rasa nanti Allah Taala tarik nikmat tu. Jadi menulis inilah satu bila menulis ini kerja yang untuk rasa syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula nampak di lantai hospital berbagai-bagai macam penyakit, berbagai-bagai isu-isu yang kami dipertanggungjawabkan untuk membantu, terutama kita cakap pasal remaja. Jadi kat situ sangat menyumbanglah apa yang kami nampak dan kami fikir dan kami rasa dan kami amat terdera dengan keadaan-keadaan yang begini. So alhamdulillah dengan terhasilnya karya-karya yang begini yang kami dapat daripada lantai hospital, kemudian apabila dicetak dia berada di halayak yang lebih besar, jadi sesuatu yang kami rasa sangat bersyukurlah. Bersyukur dan kami kena bekerja keras lagi untuk terus berkarya. Seperti kata Kak Min tadi, apabila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan menambahkan lagi nikmat yang diberi. Jadi dalam ulasan Kak Min tadi, kita dengar penderitaan, derita, itu semua bermain dengan perasaan. Kak Min menulis dengan yang diambil daripada tentang penderitaan, kegiatan di hospital, mangsa-mangsa. Jadi mungkin itu sebagai daya penolak untuk Kak Min menulis, menghasilkan karya-karyanya yang kebanyakannya memenangi anugerah sayembara. Jadi berdasarkan yang Kak Min ulaskan tadi, boleh tak berikan beberapa judul karya Kak Min yang mengandungi nilai-nilai psikologi dan bolehkan cerita sedikit tentang aspek atau nilai tersebut yang ada dalam karya. Okey, soalan ni kami tunggu-tunggu dan kami sangat suka soalan ni. So yang ini adalah genetik Kamila. Genetik Kamila ni kami Cina Dombel Remaja pada terbitan utusan. Dombel ni menceritakan tentang
Kami bekerja di ward neurosurgery. Jadi kami nak memanfaatkan apa yang kami nak tahu tentang brain and liver, iaitu lagi segi fizikalnya kita nampak otak dan hati. Jadi peranan otak dan hati itu lagi segi fizikalnya adalah dia organ yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita menjadi manusia hidup di muka bumi ini. Secara spiritualnya, otak adalah akal dan hati adalah sanubari, adalah kalbu. Jadi Novos ini telah mengupas antara dua elemen yang penting itu, antara brain and liver, otak dan hati dan akal dan kalbu. Jadi kat sini ia menceritakan tentang, Kak Em baca sinopsis dia, kepintaran luar biasa Nilam membuatkan dia menjadi perhatian pensyarah dan rakan-rakan di kolej perubatannya. Lebih daripada itu, pekerti Nilam yang luhur amat disenangi oleh orang di sekelilingnya. Cemburu dengan perhatian yang diperolehi oleh saudaranya, Maya berazam untuk mengatasi Nilam dalam semua perkara. Jadi remaja masa menuntut di kolej, dia ada projek dan projek, ada assignment sebagainya. Jadi kami cuma mengembangkan antara dua elemen itu, cara fizikalnya, akal dan hati, fikiran dan perasaan, yang baik dengan yang buruk. Jadi Maya ni perfect sebagai akal. Akal, dia mewakili akal, dia mewakili sifat-sifat terpuji, dia mewakili remaja yang hebat, remaja yang ada vision, remaja yang terpelihara akhlaknya dan segala macam. Jadi Maya, kami minta maaf pada Maya, kami telah melukiskan wataknya kontras daripada watak Nilam. Jadi Maya dia dia mempunyai hati yang berpenyakit. Jadi bila kita fungsi liver adalah untuk menyimpan segala produk daripada darah, segala produk yang toksik disimpan di liver sebelum dikeluarkan. Jadi dalam cara spiritualnya pula, hati kita menyimpan segala penyakit hasad, dengki dan sebagainya. Jadi ini kedua remaja ini adalah sepupu dan kerana kami kena tuliskan demikian rupa supaya watak itu boleh bergerak, dia boleh bertindak dan cerita kami boleh berkembang. Jadi apabila ada watak yang kontras ini, kami senanglah cerita itu nak susun plot dan sebagainya. So akhir cerita lagi segi fizikalnya, Maya ni badan dia makan, dia ambil pil untuk menguruskan badan. Kemudian dia akan efek kepada hati. Hati dia mengalami kerosakan hati, liver cirrhosis dan segala macam penyakit hati, sehingga hati itu perlu diubah, hati itu perlu dibuang. Jadi dia perlukan transplant hati. Jadi untuk dia dapat hepatitis, hepatoma, segala macam penyakit hati. Itu lagi segi fizikalnya lah. Sebenarnya kami pun dah menceritakan bagaimana dia sakit hati, dia cemburu segala macam, dan dia memang nak jatuhkan sahabat sepupu dia Nilam ni, yang pada pandangan ni kenapa dia sayang oleh pensyarah, kenapa apa dia buat semua cemerlang, gemilang terbilang. Jadi dia tak ada ke situ. Apabila kita buat liver transplant, dia perlukan secuping sahaja hati. Jadi semua sahabat-sahabat, semua saudara mara dia tidak ada kesesuaian, keserasian untuk menyumbang secuping hati itu kepada Maya. Jadi kerana berhati mulia, berakal, kerana konsep pada akal tadi, Nilam dia sudi, dia kata kalau bolehlah aku beri sedikit hatiku yang baik ini kepada Maya, kerana aku dah tak boleh lagi nak baiki dia untuk jadi remaja yang dia satu keturunan, atuk dia wali, atuk dia ulama besar. Jadi kenapa dah tiba peringkat cucu ada dua yang sangat berbeza, dia bentuk manusia kelakuan yang sangat berbeza. Jadi dia kata dia dah buat macam-macam untuk mendoakan, untuk tarik Maya ke jadi remaja yang hebat, yang adil sebagainya, kerana tidak boleh jadi secara fizikalnya dia menyumbangkan hati dia. Mana tahu dengan sedikit sumbangan hati dia tu, Maya akan jadi seperti yang diharapkan oleh nenek moyang mereka. Jadi ini kalau kita nampak kami nampak sumbangan ni
sumbangan ni kami perlu menyumbang ideologi ini, kami perlu menyumbang karya yang begini kepada remaja supaya remaja ni sifatnya tadi dia ingin nak tahu, dia ingin mencuba perkara baru, dia keliru dan dia akan bertindak mengikut perasaan. Jadi apabila watak maya dan watak nilam dan maya ini dua watak remaja yang sangat berbeza, jadi kami mengharapkan apabila dibaca oleh remaja dia nampak yang mana baik, yang mana buruknya. Jadi semua kita kedua-dua watak ini masing-masing menyumbangkan sesuatu yang membuatkan remaja itu berfikir. Dia nak bagaimana menjadi remaja yang berakal dan berperasaan yang terpimpin. Jadi sebagai penulis kami rasa kami sangat bertanggungjawab untuk melahirkan karya yang begini. Begitulah. Sangat mulia hati Nilam ya, Kak Min. Simbolik akal hati dalam sesebuah karya tu sangat besar. Apa yang Kak Min ceritakan, kongsikan tadi, saya dapati sebagai remaja purba, pengajarannya walau bagaimana hebat pun tentangan orang terhadap kita, walau bagaimana hebat pun orang tak suka dekat kita, tapi Nilam ni memberi satu idea dan perasaan yang baik kepada pembaca remaja insya-Allah khususnya untuk tidak membalas segala yang jahat membalas jahat dengan jahat. Betul tak Kak Min? Okey. Jadi ada lagi beberapa karya yang Kak Min bawa saya nampak di sini, kumpulan cerpen di Ifuk Fajar, Ku Usil Lara Ini, kebanyakannya berlatar belakangkan tentang dunia kejururawatan dan dalam banyak-banyak karya yang dihasilkan, pernah tak Kak Min menerima maklum balas daripada pembaca karya Kak Min bahawa mereka terkesan hingga ada pembaca yang berubah daripada mungkin yang tak berapa baik kepada yang lebih baik. Selalunya sebagai penulis, kebanyakan itulah harapan mereka melalui karya yang dihasilkan. Jadi pernah tak Kak Min berpengalaman menerima maklum balas daripada pembaca-pembaca, saya ada baca buku ni, saya tertarik dengan karya ni dan ada beberapa yang sama dengan cerita diri sendiri dan akhirnya merubah dia menjadi lebih baik? Ke dalam konteks ni kita memperkatakan tentang remaja. Jadi apabila remaja tu dia biasanya semasa kita pun pernah remaja kan, remaja dia sangat taksub kepada ikon ataupun idola ataupun tokoh. Jadi dia akan terpengaruh dengan cara hidup, tingkah laku, kejayaan apa yang tokoh dia buatlah, tokoh dia lakukan sehingga berjaya. Jadi dalam cita-cita Kak Min sebenarnya adakah berkongsi pengalaman kan. Kak Min sebenarnya peribadinya Kak Min yang sangat tidak pandai berhadapan dengan halayak. So Kak Min mengalami inferiority complex yang sangat hebatlah, maknanya rasa rendah diri, rasa tak boleh bercakap dengan depan orang ramai dan segala macam. Jadi apabila keadaan tu berlaku, Kak Min menulis karya-karya, Kak Min ambil watak-watak yang hebat. Watak-watak ni hebat dia luar biasa. Jadi penyakit yang Kak Min alami tu dia terubat, penawarnya adalah karya Kak Min sendiri. Jadi apabila Kak Min mencipta watak yang hebat sangat tu, Kak Min terkesan dengan watak kita berangan sebenarnya kan. Jadi angan-angan itu tak perlu dibayar dan angan-angan itu juga kalau lahir daripada hati dan perasaan kita, sel-sel itu dia akan berdoa untuk kita. Jadi Kak Min pengalamannya karya Kak Min sendiri dia menjadi penawar sehingga Kak Min boleh bercakap. Kak Min bercakap dengan berani. Dan dia juga kita ni penulis biasanya dia ada fasa-fasanya. Fasa yang pertama dia akan lahir sebagai seorang penulis. Penulisnya ketika itu kita akan tulis segala macam yang kita nak tulis tanpa edit lah. Segala macam supaya tujuannya adalah supaya tidak ada sekatan pada aliran perasaan fikiran kita untuk berkarya.
Yang kedua, kita akan lahir sebagai seorang pembaca. Jadi kita akan membaca karya kita sendiri. Jadi walaupun karya Kak Min itu telah dihasilkan beberapa tahun yang lalu, tetapi kita sebagai manusia, perasaan fikiran kita, keadaan kita dia tidak statik macam itu, macam dia bagus je, tak ada. Dia kadang dia turun naik, Iman kita pun dia akan turun naik. Jadi apabila Kak Min masih juga mengalami down dan sebagainya, penawar bagi Kak Min adalah karya Kak Min juga. Jadi Kak Min membaca watak-watak cerita-cerita yang dia boleh semulitkan, dia boleh merangsang fikiran Kak Min untuk bergerak, untuk jadi, untuk sebagai penawar untuk membunuh perasaan rendah diri, perasaan down, perasaan rasa segala macamnya. Jadi karya ini kepada Kak Min adalah satu kapsul penawar ubat yang boleh merawat segala kesengsaraan kita dari segi fikirannya, perasaannya dan tingkah laku. Jadi apabila remaja, kita mewakili diri kita ni adalah mewakili kepada remaja-remaja yang lain di luar sana yang beribu juta-juta tu. Jadi bersama juga. Jadi kalau kita rasa kita ni selalu down, selalu tak stable lagi segi emosinya, selalu mengharapkan ada ikon, ada orang yang ada ikon, ada idola, ada tokoh-tokoh dalam hidup kita. Jadi Kak Min dengan berpandukan kepada pemikiran yang begitu, Kak Min menghasilkan karya. Jadi inilah yang remaja hendak. Alhamdulillah, feedback yang kami dapat daripada pembaca, ada Kak Min tak ingat cerita yang mana, pembaca ni dah datang lagi jauh, datang ke hospital cari Kak Min. Dia kata, Kak, terima kasihlah bila saya baca karya Kak tu, saya sayang sangat kat mak saya. Selama ni saya tak suka mak saya. Saya adalah something yang ni kan. Jadi bila baca karya Kak, balik tu saya terus rasa macam ya Allah, berdosanya mak ibu ni adalah kunci untuk ke syurga. Ibu adalah segala-galanya untuk kita. Jadi Kak ingat Allah Akbar, tak sangka sampai macam itu kan. Jadi apabila kita dekat dengan pembaca, sebab tu Kak Min punya slogan, Kak Min biasanya kami akan tulis dengan rasa. Apabila tulis dengan rasa, kami harapkan karya Kak Min ini akan dibaca dengan jiwa. Jadi apabila rasa dan jiwa, kami sangat mengharapkan karya Kak Min akan menyawa. Jadi untuk nyawa tu biasanya adanya nyawa dalam jasad kita kerana adanya jiwa dan rasa. Lepas tu kadang bila orang tu dah tak berjiwa, tak berasa, dia adalah seperti sebatang pokok. Pokok pun ada rupa kan. Jadi kat situlah Kak Min sangat sangat bersyukur kerana diberi Allah perasaan ni. Jadi perasaan ini adalah penting. Kalau tak ada perasaan yang begini, yang rasa terkesan terkesan dengan persekitaran, yang tidak membina perasaan positif dalam diri kita ya. Sebab apa pun yang Allah datang kepada kita itu mesti ada hikmah, mesti ada something. Kita nak terapkan nak berdakwah, nak bagi sesuatu nilai yang murni, ada dua, satu indirect dan satu indirectly. Jadi yang direct kita boleh bercakap, kadang-kadang orang tak suka kita menegur. Jadi apabila kita memberi, kita menulis dalam karya, apabila dibaca dia akan terasa sendiri. Jadi kat situ juga Kak Yang rasa sangat penting untuk menghasilkan satu karya. Kita kena tahu niat kita yang bagaimana. Jadi kalau niat kita tu insya-Allah yang murni, Allah Taala akan permudahkan insya-Allah. Tulis dengan rasa, baca dengan jiwa, karya bernyawa, pembaca seperti diberikan nafas yang baharu melalui karya-karya Kak Min. Saya berkongsi sikit pengalaman. Penerbitan Ruyung Emas, novel untuk remaja, saya hadiahkan kepada saya. Sebenarnya kebanyakan kenalan saya ada juga yang terdiri daripada jururawat, sebab adik saya jururawat. Jadi ada jururawat staff nurse. Saya berikan hadiah beliau buku Ruyung Emas karya Aminah Mokhtar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa yang maklum balas yang saya terima setelah beliau membaca buku ni, dia rasa hilang segala penat lelah sebagai jururawat. Kita tahu berhadapan dengan orang ramai yang banyak karena, banyak ragam, kadang-kadang ada yang tak faham. Kita sebagai manusia biasa pun
di rumah ada keluarga sendiri untuk dijaga, malam-malam kena mesej tanya ini itu. Jadi bila membaca Ruyung Emas ni seperti diberikan nafas baharu bahawa segala yang beliau terima tu Allah, insya-Allah Allah akan angkat dan memberi pahala yang banyak apabila beliau bersabar melayani karenah pesakit yang diminta perhatian. Jadi Kak Min nak cerita sikit tak tentang buku Ruyung Emas ni? Mungkin peminat nak tahu. So, Ruyung Emas ni menceritakan tentang Nin Cempaka, anak yatim piatu yang membesar bersama inspirasi neneknya, seorang yang mahir tentang perubatan tradisional. So Kak Min suka biasanya mengambil elemen-elemen yang berbeza untuk disatukan dalam karya. Contohnya macam tadi, macam genetik Kamila, Kak Min ambil organ otak dan hati, kesepaduan tersaling terikatan, ada ketika antara itu sangat penting, tak boleh dipisahkan. Jadi apabila buat kajian sikit tentang otak dan hati, perasaan dan fikiran, jadi terhasillah karya ni. So karya ni Kak Min ambil elemen kat sini adalah perubatan moden dengan perubatan tradisional. Jadi perubatan moden kita tahu pergi hospital, dapat rawatan, dapat ubat dan segala macamnya. Ubat kat situ Kak Min terfikir, ubat yang kita ambil di hospital biasanya dia mengandungi banyak chemical lah, dia ada side effect. Jadi nenek moyang kita dulu dia menggunakan ubat-ubat tradisi, ubat-ubat tradisional, contohnya semua elemen-elemen yang alami. Jadi kita nampak kunyit, contohnya kunyit tu apa untuk membaiki perdarahan, luka dan sebagainya. Jadi watak ini, watak si Nin Cempaka ni memang dia jadi jururawat. Dan dia tujuan ni adalah supaya dia dapat ilmu medical, ilmu perubatan. Jadi kemudian ada satu isu, ada punya turning point dia, dia nampak ada sesuatu yang dia tak apa sukalah, contohnya ada ubat-ubat yang ada mengandungi khinzir dan sebagainya. Actually telah difatwakan ubat tu boleh digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi apabila disuarakan kerana ada ubat yang boleh digantikan dengan ubat tu, masih berfungsi yang sama. Tapi apabila dia segala yang dia dia rasa alamak tak rasa kenapa dia orang buat macam ni lagi, macam pengguguran haram, dia kata tak boleh, kenapa profesor tak nak dengar, kata dia kenapa simpli-simpli nak buat keguguran, betul dia tak suka. Jadi dia dia berhenti daripada jururawat. Kemudian dia balik kepada nenek dia, dan nenek dia mencari ubat-ubat yang tradisi. Ubat-ubat tradisional ni sebenarnya ada pasaran yang sangat besar. Jadi kami sengaja jadikan dia pada awalnya adalah untuk perubatan moden, supaya dapat ilmu kat situ. Kami dapat masukkan dalam karya, dapat mendidik masyarakat tentang pentingnya ubat-ubat di hospital. Di samping itu tidak dikesampingkan dengan betapa pentingnya ubat-ubat tradisi nenek moyang kita dulu, dan dia mencari ubat-ubat tu. Dulu kita ada akar kayu, segala macam, dan setiap elemen-elemen alami tu ada fungsi yang sangat mujarab. Dia tak akan sama dengan ubat di hospital. Jadi iaitu kami sengajakan untuk combinekan antara ubat moden dengan ubat tradisi. Lahirlah buku ini. Itu yang dipecahkan Ruyung Emasnya. Okey Kak Min, secara kesimpulannya, mungkin Kak Min nak simpulkan sedikit daripada hasil perkongsian kita hari ini. Mungkin ada lagi kata-kata akhir yang Kak Min nak sampaikan kepada penonton. Kami pesan kepada diri kami sendiri je lah. Kepada sendiri, psikologi dalam karya membina remaja ideal. Jadi setiap kali kami menulis, kami kena istiqamah lah apa perjuangan kami sebenarnya. Kami diamanahkan oleh Allah merawat di hospital, kami merawat pesakit kami dari segi fizikalnya, dan menjadi penulis adalah amanah yang besar juga. Kami merawat bangsa kami yang sakit yang kita tak nampak. Hospital sakit yang kita nampak. Jadi doakan kami untuk istiqamah, untuk menulis, untuk terus menyumbang, insya-Allah. Terima kasih Kak Min. Terima kasih Kak Min. Kesimpulannya, dalam sejumlah banyaknya karya pasti terkandung unsur psikologi tersendiri.
Nilai dan pengajaran yang baik dalam sesebuah karya mampu mempengaruhi minda pembaca, khususnya remaja, dan membentuk jati diri yang ideal. Saya tertarik dengan sebuah ungkapan ini, baik yang kita cari, baiklah juga yang akan kita temui. Jika kita mencari karya yang baik, insya-Allah maka karya yang baiklah yang akan kita temui. Tuan-tuan dan puan-puan, bicara sastra kita kali ini sudah tiba di penghujungnya. Saya bagi pihak urus setia bahagian pengembangan kesusastraan kanak-kanak dan remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita Puan Aminah Mokhtar atas kesudian beliau menerima undangan dan berkongsi pengalaman dalam program ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia menonton kami di Facebook langsung Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya juga memohon maaf andai ada tersalah kata dan terkasar bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa dunia persuratan Melayu begitu luas dan agam pengaruhnya. Sebentar tadi kita telah mendengar perbincangan tentang kesusastraan moden oleh Puan Aminah Mokhtar. Kini tibalah masanya untuk kita mendengarkan pula nilai dan nasihat melalui karya kesusastraan tradisional melalui dendangan syair yang akan dipersembahkan oleh Tuan Roslan Madun. Dengan dendangan syair ini nanti maka berakhirlah bicara sastra siri 1 2020. Terima kasih dan semoga bersua lagi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Roslan Madun mendendangkan syair bertajuk Nasihat Remaja. Syair dimulakan dengan bismillah, mengharapkan syafaat Rasulullah. 8 rangka syair berjumlah, nasihat remaja harap dengarlah. Kepada remaja muda perkasa, jika ananda memegang kuasa, hendaklah dikau bertimbang rasa, buruk perangai merosak binasa. Jagalah perpaduan bersama-sama, bertindak adil lagi saksama, mesra terjalin ukhuwah dijelma, hidup harmoni selama-lama. Hendaklah amalkan hidup manfaatkan, semoga pekerjaan mendapat berkah. Buang yang kotor, buang yang karat, cantik berseri bak awan lara. Jadilah remaja harapan bangsa, sepanjang hidup berbuat jasa, bicara berilmu setiap masa, tinggi darjatmu julang angkasa. Jangan pentingkan diri sendiri,
berpecah belah mesti hindari. Dunia akhirat biar selari, berat sebelah merugikan diri. Perbuatan bid'ah hendaklah jauhkan, usia remaja jangan abaikan. Semangat kenegaraan diutamakan, jadilah pemimpin masa hadapan. Duhai remaja arif budiman, nasihat ini jadikan pedoman. Mulia pekerti hidup beriman, tidaklah sesat meredah zaman. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Roslan Madun.